Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat kita bersama-sama dalam masjid ni dan surau ni untuk kita laksanakan fardu kita solat Jumaat tengah hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tazkirah kita tengah hari ini tuan-tuan, sebelum kita dengar khutbah. Alhamdulillah, kita dah masuk hari yang ke-27. Kita dah hari yang ke-27, bermakna selang 2 hari lagi, esok, lusa ataupun 3 hari lagi sampai hari Isnin. Walaupun desas-desus sebar dekat WhatsApp, hari Isnin dah raya, hari Isnin raya, apa pun tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi." Puasa tengok anak bulan, nak raya pun kena tengok anak bulan. Fa in ghumma 'alaikum faqmilu 'iddat asy-syahr. Ataupun dalam hadis yang lain, fa in ghumma 'alaikum faqdirulah. Nabi kata apa? Kalau tak nampak anak bulan, baru ikut takdir. Takdir itu apa maknanya ustaz? Takdir itu ikut kiraan falak. Yang ketiga, kiraan Nabi kata faqmilu 'iddat asy-syahr, ikut bilangan bulan. So kita ada 3 step. Anak bulan tak nampak, baru guna falak. Falak tak baru guna kiraan sebulan. So sebulan dalam Islam kita ada 29 atau 30 hari. 39 ataupun 29 ataupun 30 hari. Itu step yang ada dalam Allah. Apa-apa pun kita tak boleh pegang terus pada falak semata-mata. Kita kena lihat, macam mana pun kena lihat anak bulan. Walaupun Saudi nampak ke, tak nampak ke, jiran kita Indonesia nampak ke, kita tak nampak ke, semuanya dalam hati Allah mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama 3 peringkat tu. 3 peringkat. Saya ulang sekali lagi, lihat anak bulan, kemudian takdir mengikut ilmu falak, dan kemudian Allah bilangan sebulan, bilangan hari sebulan. So mazhab Syafi'i kalau tak nampak bilangan sebulannya digenapkan 30. Kita maknanya digenapkan 30 lah, kan. Itu kalau mazhab Hambali dia 29, dia akan pilih 29. Masing-masing ada nas, dalil, hujah yang diguna pakai. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, itu tak lama lagi dah. Kita kata 2-3 hari lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan. Tapi namati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mengakhiri bulan Ramadan ini, terdapatnya di sana orang-orang yang rugi, masih lagi dalam kerugian. Kita lah semua ni masih lagi tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Jika apa dia ustaz yang katakan, nanti lagi saya sebutkan ringkas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu imrin dakhala alaihi Ramadan summa salakha qabla an yughfar lah. Makna kita kata rugilah bagi seorang yang apabila masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan selesai, dia tak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik. Selesai Ramadan tak dapat pengampunan. Itu satu benda yang paling merugikan kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan berada dalam keadaan kerugian dalam bulan Ramadan ini jika kita melakukan perkara-perkara yang saya akan sebutkan. Mudah-mudahan tidak adalah di kalangan kita. Kalau ada, tentang mati Allah, agar cepat kita sedar, cepat kita sedar,
cepat kita mohon petunjuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sempat lagi kita mohon keampunan dengan Allah dan teruskan. Tuan-tuan masih lagi berbaki 2-3 hari lagi untuk kita teruskan puasa bulan Ramadan. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi yang pertama ni ialah orang yang hanya berpuasa sekadar adat. Hanya sekadar adat saja. Kebiasaan puasa dia, orang puasa dia puasa. Dia tidak ada puasanya tadi kerana Allah ataupun mengharapkan ganjaran dari Allah. Tak ada, yang tu tak ada. Dia hanya puasa sebab adat. Adat orang Melayu dia kata puasa ni. Jadi puasalah sebab bagi mereka namanya Allah kalau tak puasa tak boleh kaya. Ada. Memang itu yang diterapkan dari sebahagian masyarakat dan sebahagian masyarakat kita menerapkan i'tiqad ataupun kita kata pemikiran yang sebegitu. Puasa itu dianggap sebagai adat saja. Sedangkan kita dituntut untuk berpuasa dengan penuh rasa keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka orang itu barulah kita kata dia akan layak untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau dia berpuasa hanya sekadar adat. Kita insya-Allah mudah-mudahan tidak tergolong dalam kumpulan yang pertama ni dan semua golongan yang saya akan sebutkan. Yang kedua, alladzina yatrukuna qiyama layalihi kaslan wa tathaqulan. Rugi itu rahmati Allah jika orang meninggalkan qiyamul lail, malasan ataupun rasa berat, susah nak buat. Maka orang ini rahmati Allah Subhanahu wa taala tidak ada bahagian untuk mereka mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maknanya siapa yang menghidupkan malam Ramadan, maka orang itu akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tapi kita alhamdulillah, saya lihat macam Allah Subhanahu wa taala banyak tempat saya pergi, ada surau-surau, masjid-masjid, sampai saat akhir ini kita katakan minggu keempat ni sekarang masih lagi ramai. Ada alhamdulillah. Walaupun berkurangan daripada minggu yang pertama. Kalau surau ni katakan kalau minggu pertama tu melimpah sampai dia katakan ruang solat di luar sana tu. Tapi masih dah akhir-akhir ni, saya beritahukan malam tadi, katakan masih boleh sampai kat balkoni kat luar tu, okeylah, katakan ramailah tu, kata. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala malam ni wallahu alam, kan orang dah start balik kampung. Cuma peliknya kat kampung masjid tak penuh juga. Itu masalah kita. Balik kampung ramai dah. Tapi kat masjid tak penuh, masjid kat kampung masih lagi kosong juga. Tak tahu dia pergi mana, kata. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mengingat. Kita kata jangan kita meninggalkan qiyamul lail sepanjang bulan Ramadan. Bahkan selepas Ramadan. Selepas Ramadan pun kita ambil peluang. Kata Rasulullah SAW dalam hadis dia, ma bal qaumun kata kana yaqumul lail thumma tarakahu. Apa nak jadi orang ni, kata elok je dia qiyam, habis Ramadan mati Allah dia tinggalkan terus qiyamnya. Kita dah terlatih selama sebulan berpuasa, selama sebulan qiyam malam. Maka tuan-tuan mati Allah kalau dapat diteruskan selepas bulan Ramadan, maka itu yang lebih aula, lebih baik. Paling tidak tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dapat apply kita punya kita dapat apply dalam setiap malam kita salat witir itu. Salat witir. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awsani khalili thalathan. Nabi telah wasiatkan kepada aku 3 perkara. Salah satunya yang disebut dalam hadis tu ila an utir qabla an anam. Aku sembahyang witir sebelum aku tidur. Jadi paling tidaklah witir, paling singkat kita kata 1 rakaat saja witir tersebut. Dan bila masa paling awal boleh buat lepas salat Isyak, boleh buat, katakan. Lepas salat Isyak boleh buat witir tadi. Tak ada masalah. Sekarang balik rumah lain. Kalau kita sembahyang kat masjid, balik rumah dia berat. Dah nampak makan, dah nampak TV, dah ni, dah tinggal terus. Lepas sembahyang Isyak terus buat, settle, katakan.
Dan macam Allah Subhanahu wa taala salat maghrib salat isyak dan subuh berjamaah. Jangan tinggal, ya katakan. Kerana Rasulullah SAW sabda, man salla isya'an jama'atan, man salla isya'a jama'atan faka'annama kutiba lahu faka'annama qama al-lail nisfahu. Siapa yang salat isyak berjamaah, maka dituliskan seolah-olah dia telah menghidupkan sebahagian daripada malam. Tetapi siapa yang sembahyang isyak dan subuh berjamaah, dituliskan seolah-olah dia telah menghidupkan sepanjang malam. Jadi pahala itu mati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Siapa lagi yang rugi tuan-tuan mati Allah? Ialah mereka yang masih lagi mengekalkan akhlak-akhlak yang buruk. Kata Rasulullah SAW, man lam yada' qaul az-zur wal fi'l bihi wal jahl falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tak mampu meninggalkan kata-kata nista ataupun maksiat dan sebagainya, maka Allah tidak berhajat untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Ada falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'ama wa syarabahu. Seolah tak ada guna pun dia berpuasa kalau dia tidak dapat meninggalkan perkara yang maksiat tadi. Mudah-mudahan Allah ajar kita, Allah didik kita dalam madrasah Ramadan ni tuan-tuan mati Allah, selepas kita dapat mengawal diri daripada melakukan maksiat, maka selepas Ramadan dapat kita teruskan kekalkan diri kita dalam menjaga diri kita daripada melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih lagi hatta bulan Ramadan pun kita buat, lepas Ramadan petah lagi tuan-tuan, maka ruginya kita. Wallahu alam. Yang keempat, alladzina yubaddiruna awqata hadha syarifa fi an-nawm wal ghaflah. Orang yang bulan Ramadan ni antara orang yang rugi ialah bulan Ramadan puasa-puasa tapi dia habiskan masa dengan tidur sepanjang hari. Siangnya tidur je, katakan. Kalau malamnya ibadat tu lain cerita juga, katakan. Ini siangnya tuan-tuan mati Allah tidur manja. Tak tidur daripada pagi, start subuh sampailah dah nak maghrib, zuhur tinggal, asar tinggal, sedar dah azan maghrib. Orang kejutkan buka puasa. Waliyazbillah min dzalik. Rugi. Kata Nabi SAW, rubba sa'imin hadduhu minas siyami al-jau' wal atash. Kata barangkali orang yang berpuasa itu nasibnya daripada puasa itu hanya lapar dan dahaga saja. Tak lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Yang kelima, mati Allah Subhanahu wa taala, antara orang yang rugi ialah apabila puasa tapi tidak salat fardu 5 waktu. Jadi ini pun antara orang yang rugi. Mungkin disebabkan didikan daripada kecil yang hanya fokuskan Ramadan puasa saja tapi tidak fokus kepada salat. Dan kita tahu masa kecil-kecil dulu ibu bapa kita sampai paksa suruh kita puasa, tapi bab salat tak ada sampai suruh paksa. Jadi maka membesarlah kita nama Allah hanya pentingkan puasa tadi kerana puasa itu sebab adat, katakan. Ada sebab adat. Jadi salat tidak. Yang ini bahaya nama Allah Subhanahu wa taala, rugi kita kalau kita puasa tapi tidak mendirikan salat. Wallahu alam. Kemudian yang keenam nama Allah Subhanahu wa taala, orang yang merosakkan puasanya dengan perkara-perkara yang yang merosakkan puasa dengan secara sengaja. Sengaja dibatalkan puasa. Sengaja batalkan puasa itu masuk orang-orang yang rugi. Sama ada yang membatalkan puasa secara hissiyah ataupun maknawiyah. Hissiyah contohnya makan dan minum lah. Kalau maknawiyah ni mengikut sebagian ulama, maknawiyah ni ada juga ulama yang kata kalau buat dosa maknawiyah batal puasa. Dosa maknawiyah apa Ustaz? Ataupun perkara-perkara yang membatalkan secara maknawiyah ni apa? Dusta, mengumpat. Ada ulama dalam mazhab Maliki saya, kalau mengumpat bulan Ramadan batal puasa. Kita tak, mazhab Syafi'i tak batal puasa tapi mencacatkan puasa, katakan. Wallahu alam. Yang ketujuh, nama Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ada setengah orang dia tak nak puasa, dia sanggup dia tak nak puasa, dia pergi ke negara yang orang tak kenal dia. Dia pergi luar negara. Pergi ke UK, pergi ke Amerika, pergi ke Australia. Tak ada orang nak tanya dia puasa tak puasa. Dan bila dia tak puasa pun tak ada orang pun kisah, katakan. Bila balik raya. Raya pun balik untuk mati Allah. Ani wal izbillah min dzalik alladhina yusafiruna kharij albilad sawa'un fi awwal syahr aw fi wasatihi aw fi akhirih, wallahu a'lam, katakan. Tapi kalau pergi untuk mati Allah sahaja seronok pergi luar negara bulan Ramadan,
Mungkin sebab tiket murah ke apa, duduk sana puasa, dapat puasa juga ke sana, okeylah, tak ada masalah. Rahmati Allah, bukanlah menjadi satu halangan untuk musafir itu. Yang menjadi halangan, yang menjadi larangan itu sebab musafir sana untuk tujuan tak nak puasa. Wal iyazbillah. Yang ke-8, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kata orang yang berusaha beribadat pada bulan Ramadan pada awal bulan sahaja, awal minggu yang pertama sahaja, masuk minggu yang kedua, minggu ketiga, minggu keempat, makin lemah iman dia, makin lemah iman dia, makin lemah iman dia. Lalu rahmati Allah Subhanahu wa taala meninggalkan salat tarawihnya, salat fardunya dan sewaktu dengannya. Sepatutnya makin hari makin kental imannya. Sebab janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Tetapi sebaliknya, bila sebaliknya, maknanya kita di kalangan orang-orang yang rugi. Wal iyazbillah min dzalik. Tapi kalau makin lama kita masuk mendalam, masuk lagi bulan Ramadan, makin nak mengakhiri Ramadan ni, semakin giat kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di situ makin kita kata adalah kesan puasa itu dalam diri kita. Tapi kalau sebaliknya, wal iyazbillah min dzalik. Yang ke-9, nama Allah Subhanahu wa taala, orang yang yahjuruna kitab rabbihim fi Ramadan, orang yang kitab Al-Quran dia tak nak sentuh. Dia ada banyak kategori, tuan-tuan mati Allah. Ada orang kita dah khatam, dah cukup. Macam geng, minta maaf lah saya kata, tuan-tuan mati Allah, geng-geng tadarus. Ada, minta maaf saya kata, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, geng-geng tadarus. Ada yang kata, Ustaz, kita orang dah habis tadarus dah. Habis saya kata, kalau dah habis tadarus, Quran kena letak ke? Dia kata kan. Saya kata gitulah, saja je, dia kata kan. Dia kata, kalau kenapa tak nak teruskan? Dia kata, dah buat majlis dah. So apa masalahnya kalau diteruskan? Dia kata kan. Sepatutnya nama Allah, tadarus itu dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Apa ni, antara perkara yang sangat bagus katakan dilakukan. Bukan maknanya dah khatam Al-Quran pada malam yang 25, stop terus tadarus. Ada tak ada dah tadarus kat surau. Sebab apa? Dah khatam Ustaz, malam semalam dah khatam dah. Dia kata kan. Dah buat majlis apa semua, dah dapat hadiah apa semua. Dia kata kan. Stop. Dah, katakan patut teruskan je lah, katakan sampai akhir Ramadan. Sampai akhir Ramadan, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, nama-nama Allah, tak semestinya kita dah khatam, tak boleh ulanglah lagi. Imam Syafi'i rahimahullah taala satu hari 2 kali khatam. Ulama-ulama itu berkali-kali khatam. Satu hari, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sehari dah, tutup dah Al-Quran, letak dekat ni balut siap, tahun depan baru buka balik. Wal'izbillah min dzalik. Itu yang ke-9. Yang ke-10 yang rugi nama Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang bakhil bersedekah. Mereka yang bakhil bersedekah dan infak fi sabilillah, dan tak mahu bersedekah, bagi makan kepada orang yang berpuasa ataupun bagi bantuan kepada orang yang miskin dan sebagainya. Ini rugilah. Kerana bulan Ramadan ni, tuan-tuan mati Allah, pahalanya sangat-sangat berganda. Maka memang rugi serugi-ruginya jika kita meninggalkan amalan bersedekah ni. Wa iyazbillah min zalik. Bahkan lepas Ramadan diteruskan. Hari ni orang sibuk dah keluarkan duit raya kan, pecahkan duit raya berapa ratus. Bulan Ramadan dia tak nak bersedekah, tapi bulan hari raya dia nak bagi duit. Ni katakan bagus dah, dia kata niat tu nama Allah nak bagi tu satu perkara yang bagus, katakan bagi duit raya tu satu konteks sedekah. Tapi ruginya kita, bulan Ramadan ni patutnya ganjarannya besar. Patutnya ganjaran yang besar yang kita kena ambil peluang untuk dapat gandaan yang besar. Sebab tu tak pelik orang bagi duit raya bulan Ramadan, bukan dah bagi duit raya dah. Nah, sebab dia anggap benda tu sedekah, termasuk dalam perkara-perkara sedekah, ya katakan. Wallahu a'lam. Tapi kita kata buat bulan Ramadan, bukan saya kata benda tu tak baik, katakan bagus, katakan. Tapi alangkah ruginya Allah Subhanahu wa taala kalau kita bulan Ramadan kita tak buat. Kita kumpul duit bulan Ramadan tu untuk bagi masa raya, tapi bulan Ramadan tak bagi satu sen pun, katakan. Itu rugi, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, setakat tu saja yang sempat saya kongsikan. Mungkin saja ada sikit pengumuman sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.